Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Razli Studio. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Beginilah keadaan Salma binti Muhammad Amin, seorang peserta IAM yang kehilangan sebelah kakinya dan dia berjuang untuk meneruskan kehidupan normal walaupun kekurangan panca indera, guys. Dan ini merupakan satu situasi persaya yang sangat menyedihkan, namun semangatnya tetap kuat seperti seorang yang normal. Kakak nih kan, jadi begini kan, lepas orang bilang kehilangan anugerah Tuhan yang paling berharga lah kan. Iya. Dulu boleh berjalan, boleh berlari, tapi sekarang tiba-tiba hilang sudah semua tuh. Jadi apa kita punya perasaan waktu itu? Lepas apa kita punya perasaan sewaktu dapat daripada dokter katanya perlu dipotong. Apa perasaan kita waktu itu? Untuk permulaannya lah kan. Iya. Sebab macam kakak cakap, kakak ni rutin harian kakak penuh dengan aktiviti. Yalah, macam kakak kan memang projek jual kuih muih. Lepas tu kakak ni memang menjahit. Jadi bila pertama kali doktor cakap doktor kena cut, kena potong, memang kakak waktu itu kakak down sangat. Boleh dikatakan masa tu bila doktor sampaikan dengan kakak, dia cakap kena potong juga, dia cakap kaki. Kakak rasa kakak pun tak tahu macam mana kakak punya perasaan waktu itu, dan apa yang kakak dapat bayangkan kejadian bila doktor bagi tahu begitu, yang kakak dapat bayangkan kejadian kepada arwah mama kakak, sebab keadaan kami sama. Oh gitu. Keadaan kami sama dan bayangan tu memang menghantui lah. Memang orang bilang tak dapat digambarkan dengan kata-kata lah kan waktu itu. Tapi bila dalam masa yang sama kakak pun berfikir mungkin ini adalah takdir kakak yang Allah sudah bagi. Mungkin ada hikmah di sebaliknya. Dalam masa yang sama kakak coba istighfar, kakak coba kuatkan diri, coba terima apa yang doktor cakap. Tapi tipulah kalau kakak cakap memang kakak tidak down. Memang kakak down sangat kan, sebab mungkin masa tu cara doktor menyampaikan tu dia tidak, orang kata tidak tidak halus. Dia terus direct saja. Terus dia cakap kaki kena potong. Macam gitu kan. Sampai kakak bilang dah beradab, dah beradab. Sampai kakak macam tanya doktor sambil kakak menangis. Kakak cakap tak ada jalan lain kah doktor, ikhtiar yang lain kah? Doktor cakap tidak ada. Sebab waktu itu kakak positif COVID. Oh, positif COVID? Positif COVID. Lepas itu mau diarah potong lagi? Waktu itu, waktu kakak memang ada luka. Dia macam kena gigit nyamuk begitulah. Luka tu kecil saja. Tapi bila kakak positif COVID, kami kuarantin di rumah. Dia macam dia gatal-gatal dia tu macam aktif lah. Tapi oleh kerana masa tu kami kuarantin kan. Bila sudah hari ke-7, bila anak kakak tu dia buat cek, dia cakap okey mak, dia cakap positif. Kita negatif sudah dia cakap hari ini, hari ke-7. Kakak cakap alhamdulillah lah. Lepas tu bila begitu kan, bila negatif, kakak cakap dengan anak tu bawalah mama pergi klinik swasta kan. Sebab kita mau tengok apa ini, sebab nampak macam ada progres luka tu, pudis tu. Makin menjadi pula. Pergi klinik, doktor pun macam cadangkan lah, dia cakap nanti doktor bagi surat, puan pergi KKM lah, dia cakap follow up di sana, dia cakap sebab sedang selepas kena COVID kan. Iya betul. Positif COVID. Bila pulang rumah satu malam tu dia nampak macam aktif. Bila pagi kakak bangun, kakak nampak kaki tu dia sudah jadi lain dalam satu malam.
Jadi bila kakak nampak begitu, kakak bagi tahulah semua dengan anak-anak kan. Kakak dengan suami kakak antarlah kakak pergi pusat kesihatan. Lepas tu doktor sana tengok, diorang terus buat surat, diorang cakap puan kena pergi Queen. Spesialis. Tak, terus pergi kecemasan dulu di Queen. Dulu. Bila di situ doktor ambil buat semua ujian diorang tengok semua kakak punya keadaan, kondisi kakak kan. Itulah yang doktor cakap memang kena potong lah. Waktu masih boleh jalan? Boleh. Masih jalan PC. Jadi bila begitu kan kakak, bila doktor putuskan lah, dia cakap kakak kena masuk ward. Malam tu juga nak masuk ward, dia cakap okey, dia cakap kakak pun setuju. Masuklah ward kan. Lepas tu bila sudah masuk ward itu, sebab diorang rasa mungkin doktor-doktor tu diorang tidak boleh tangani kakak punya waktu perasaan. Itu perasaan. Lepas tu diorang doktor pakar kepada pakar lah. Doktor yang paling pakar. Yang paling pakar sudah Yang datang. Paling pakar. Dia jumpa dengan kakak, dia bagi kakak kaunseling. Dia cakap, puan, doktor hanya bagi puan masa 48 jam dari sekarang. Untuk buat keputusan. Dia cakap. Jadi 48 jam dia bagi kaunseling lah, dia bagi tahu lah dengan kakak. Dia cakap, puan, doktor bagi tahu di sini, dia cakap doktor bukan sayang kaki puan. Dia cakap doktor sayang nyawa puan. Bila dia cakap macam begitu kan, kakak pun rasa macam ya Allah, macam hati ni ada sedikit terubat lah. Sejuk lah kan begitu. Lepas tu dia bagi tahu, dia cakap banyak doktor punya pesakit yang sudah pernah potong kaki, dia cakap sekarang boleh berjalan macam orang biasa. Menggunakan kaki palsu, dia cakapnya. Begitu dia cakap, boleh menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa, boleh berlari, boleh berjalan, boleh berurus niaga, gitu kan. Jadi kakak pun macam berdoalah, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya memang inilah ketentuan yang diberikan kan, kakak reda lah. Reda. Lepas tu kakak cakap dengan doktor, bolehkah doktor bercakap dengan anak-anak saya? Dia cakap boleh. Mana anak-anak puan? Dia cakap, kakak cakap ada di lobi. Lepas tu doktor pun berjumpa dengan anak-anak kakak, masuklah suami. Diorang pun bincang-bincang, doktor pun bagi tahu semua apa. Lepas tu doktor datang lagi jumpa kakak, dia cakap kalau anak-anak puan setuju, puan macam mana? Lepas tu kakak beritahu lah kalau anak-anak saya setuju, saya cakap saya reda lah. Dan esoknya tu lah, dalam masa begitu PC, masa tu terlalu cepat. Singkat sangat. 48 jam bukan lama tu, kejap situ. Itulah semua bila begitu keputusan pun sudah dibuat, esoknya tu kakak sudah menjalani ini kan. Lepas sudah dijalankan operation tu, bila kakak sudah sedar, kakak normal macam biasa. Macam biasa bila macam nurse semua bagi kasih sedar, dia cakap makcik, dia cakap makcik buka mata tengok, dia cakap. Lepas tu dia orang angkat kakak punya kaki tu, dia cakap ini mau buat macam mana? Cakap, ni ada anak saya di lobi, nanti tolong kontak lah, dia orang ambil kan. Kakak okey, alhamdulillah. Dan bila kakak pegang kakak punya kaki tu, bukan macam orang bilang ada orang sudah trauma, dia yang terus teriak, kenapa, di mana. Macam yang drama-drama tu kan. Tapi bagi kakak itu memang sebelum kakak masuk bilik operation, malam itu kakak minta tolong dengan nurse. Kakak cakap tolong ambil kakak punya spray, kakak mau solat. Lepas kakak solat tu kakak istikharah. Dan subuh tu kakak solat subuh, kakak minta dengan nurse, bolehkah kalau saya mau pergi beli air? Lepas tu nurse tu cakap, bolehkah lagi? Dia cakap, makcik jalan, boleh insyaAllah. Dan subuh itu PC saya kakak pergi toilet, buang air kecil, ambil air wuduk dan kakak solat. Sebelum kakak masuk pergi bilik operation. Oh, sempat lagi semua? Masih boleh jalan. Masih boleh. Masih boleh jalan. Tapi doktor bagi tahu juga, dia cakap sekarang, sebab ini jangkitan kuman COVID, dia cakap dia laju. Ya, betul. Dia laju. Kita tidak boleh tunggu. Dan doktor punya jangkaan kalau 2 hari lambat
dia akan naik ke jantung lah. Tapi apapun dalam bila doktor terangkan dengan kakak tu kan, dia cakap begini-begini, kakak pun reda lah, kakak pun terima. Sekiranya malam itu kakak call anak kakak tu, kakak beritahu tolong sampaikan kepada semua saudara mara, semua ahli keluarga, sahabat yang kenal, yang pernah kakak ini kan, permohonan maaf lah. Maaf sekiranya kakak ditakdirkan untuk tidak panjang umur, minta dihalalkan segala yang termakan terminum lah. Masa itulah yang diorang adik-beradik memang diorang down lah, diorang tak boleh. Memang sedih lah semua tolong gitu. Diorang tidak boleh terima. Macam Kak Siti, dia memang tidak ada call kakak, tidak, adik-beradik kakak tidak ada call, tidak ada. Pokoknya diorang tidak boleh, sebab diorang tidak boleh kan, sebab benda tu terjadi dalam sekelip mata. Iya, laju sangat tuh. Tapi alhamdulillah bila kakak begitu, kakak sudah habis selesai operation, kakak sudah masuk ward. Lepas tu doktor pun sudah datang periksa, doktor pun tanya kakak punya keadaan macam mana, dia cakap macam okey ke tidak. Alhamdulillah okey. Lepas tu kakak boleh buat, doktor di situ dengan nurse tu ketawa. Sampai dia orang boleh cakap dengan kakak, dia cakap luculah makcik ni dalam keadaan begini pun masih boleh buat macam orang bilang lawak lah. Kenapa? Sebab masa tu bila dia orang bungkus-bungkus tu kakak punya kaki kan, bandage tu. Lepas tu doktor cakap lepas ni makcik boleh makan. Dia cakapnya makanlah sikit, dia cakap kan. Lepas tu tidak jauh lah juga, macam dari sini lah katil kakak tu pergi di pintu tu. Bila kakak cuba angkat yang kaki ni kan, bandage tu dia jatuh bah. Dia tercabut daripada lutut, potongan kaki ni. Jadi kakak panggil lah doktor. Dia cakap, kenapa makcik? Cakap, ni topi keledainya tercabut. Jadi diorang semua jadi macam ketawa. Diorang cakap, makcik ni dalam keadaan begini pun dia cakap masih boleh. Ada saya mau tanya kan, lepas dipotong kaki, apa dokter punya saran? Ada harapan yang dokter bagi sama ada lepas ni kalau sudah ada kaki palsu boleh jalan macam biasa kah? Ataupun dalam tempo berapa lama baru beli ukur kaki palsu? Dia begini, bila macam doktor pakar tu, dia sentiasa follow kakak lah. Dia hari-hari dia pergi tengok, dia follow up kakak. Dia sentiasa bagi motivasi begitu kan. Jadi dia cakap jangan putus harapan lah. Jangan putus harapan, dia cakap banyak juga pesakit macam kakak ni boleh macam meneruskan kehidupan. Jadi kakak ambil motivasi itu dari situ, yang kalau orang lain boleh, kenapa kakak tak boleh kan? Iya betul. Kenapa kakak tak boleh? Lepas tu macam kakak cuba untuk bagi semangat kepada diri lah. Dan bila dengan kata-kata doktor, semua doktor pun bagi tahu, dia cakap puan mesti boleh, dia cakap puan mesti kuat, dia cakap begitu kan. Dia cakap jangan putus harapan, di samping itu kita berdoa, mohon kepada Allah kan. Jadi kakak begitu macam teruja lah sebenarnya. Teruja untuk meneruskan. Bukan maksudnya kita macam ada sebilangan tu dia orang macam down, tak boleh, hanya berbaring. Tidak, kakak alhamdulillah bila doktor begitu macam di dalam ward tu macam diorang semua nurse, semua doktor yang buat rawatan kakak. Sebab dalam satu hari tu kalau doktor-doktor tu paling sedikit 7 orang. Wih, ramainya. Ya, 7 orang. Sebab masa tu kakak memang kira kakak punya down semua lah. Kakak punya kencing manis, kakak macam gastrik melampau. Lepas tu kakak kurang darah, kurang garam. Pokoknya memang sudah hampir orang bilang kalau tahapnya tu. Yang orang bilang tu low betul. 7 serangkai itu semua jalan. Semua sudah serentak. 7 serangkai. Tapi bagi kakak kan sebenarnya kalau kita maksudnya benda tu kita sudah tahu memang kita bermasalah itu dan kita biarkan diri kita.
Maksudnya ikut kepada rentaknya, dia akan memang kita akan teruslah. Kita kena lawan. Tapi bagi kakak tidak. 3 hari selepas kakak di operation, sebab masa tu memang tidak boleh dijaga. Selama 15 hari tu daripada mula kakak masuk di emergency, dipotong kaki, sampailah kakak keluar, kakak tidak pernah dijaga. Oh. Tidak dijaga. Sebab masa tu COVID. Oh iya betul. COVID. Kuarantin lagi pula 1 kali. Lepas tu bila Susahnya sudah 3 hari selepas kakak dipotong tu, diorang ambil swab, tengok kakak masih positif dan kakak diasingkan di bilik sendiri. Selama 1 minggu. Tapi kakak tidak pernah macam berputus asa lah. Tidak pernah berputus asa apa yang kakak buat. Kalau kakak sudah time tu positif COVID tu dia stage berapa? Macam stage 2. Ketiga. Oh, kira gawat juga itu. Iya. 3. Dan bila doktor cuba bagi penerangan dengan kakak, dia cakap, "Puan kena COVID begini. Tapi kakak tidak pernah mau mengalah. Sebab memang kakak tahu inti patinya kita COVID ni kita kena lawan. Kena lawan. Dan di samping tu kakak, orang kata setiap kakak bernapas, memang kakak tidak pernah lupa. Zikir, kakak sentiasa berdoa, minta kepada Allah supaya kita diberi kesembuhan kan. Ya, betul. Jadi maksudnya kakak lawan. Kakak lawan bila macam begitu, bila kakak cuba untuk tarik, pegang katil untuk kakak bangun. Dan kakak boleh buat walaupun hanya beberapa saat untuk kakak duduk dalam keadaan situasi kakak masih balut bandage apa semua kan. Jadi setiap hari kakak akan teruskan training sikit-sikit. Training. Sampai 1 minggu selepas kakak potong kaki, doktor tanya, boleh turunkah daripada katil untuk duduk di wheelchair? Tapi kakak tidak pernah cakap dengan doktor atau nurse-nurse, tidak. Kakak cakap, insya Allah kita cuba dan kita usaha. Itu yang kakak punya, untuk menguatkan kakak punya orang kata semangat. Ya, semangat untuk teruskan. Dan alhamdulillah dalam bila macam doktor pakar datang untuk round, bila doktor tanya, doktor tengok, dia cakap, "Puan hari ini macam mana, rasa okey?" Kakak tidak pernah, mesti kakak kasih like begitu. Mesti kasih jempol. Kasih like. Ya, itu motivasi diri. Mesti kakak bagi like dengan doktor. Tidak pernah kakak bilang mau kasih ini kan. Jadi doktor pun macam, yalah, dia cakap pesakit ni nampak macam apa. Bila macam doktor datang, "Puan mau pulang ke?" Cakap, "Mau bah doktor, mana saya mau duduk di sini." Jadi untuk sekarang ini macam mana sekarang? Selepas berapa lama sudah pulang dari hospital? Ini sudah sebulan. Lama sudah dah, PC sudah, kakak punya kejadian ini sudah macam masuk 9 bulan. Jadi sekarang boleh saya berdiri? Diri untuk kaki? Untuk pakai yang tongkat lah, tongkat. Sebab kakak pun sekarang masih tongkat yang segi 4. Segi 4 tu kan? Segi 4 tu bolehlah macam dari dalam bilik keluar. Tapi kena jagalah sebab kita pun macam kakak pun pergi buat rawatan di fisioterapi, diorang akan ajar macam mana cara-cara kan. Cara buat langkah, cara untuk exercisekan kaki. Dan orang bilang sekarang ni macam kakak masih buat rawatan orto, masih pergi rehab, fisio, apa lagi? Macam mata. Semua tu memang kakak masih follow up lah hospital kan. Sentiasa lah dalam pengawasan doktor lah. Macam gitu. Sampailah sekarang mata terang juga lah tengok semua. Hari tu kakak sudah pergi pakar. Sebab masa di ward tu, dia mungkin daripada penjangkitan tu, mata doktor macam ragu-ragu lah. Dia cakap macam mata ada sedikit kerosakan. Tapi bila kakak pergi pakar, diorang semua sudah buat cek. Doktor cakap, dia cakap tidak perlu untuk buat pembedahan ke atau apa-apa. Dia cakap mata masih okey. Dia cakap kita cuma perlu rawatan untuk tipis mata sajalah. Macam gitu. Alhamdulillah lah. Klinik jalan. Klinik lah. Macam follow up biasa saja dia cakap. Alhamdulillah lah. Tapi kalau macam untuk berjalan tu, memang kakak hari-hari lah buat exercise kan.
Tapi kalau macam untuk pakai tongkat tu memang dia tidak galakkan lah. Dia tidak galakkan sebelum ada kaki palsu kan. Oh, kaki palsu dijangka bila baru ada? Sebab baru yang 6 hari bulan yang baru ni, kakak punya follow up pergi sinilah lah Datu daripada KK. Jadi sudah jumpa doktor pakar turun dari KK untuk tengok. Okay. Dan dia pun macam sebab waktu itu kakak kena buat apa tu eko untuk jantung. Sebab dia berkait, dia cakap kalau jantung ada masalah dia orang tidak galakkan untuk kaki palsu. Sebab kaki palsu ni memang berat. Dia cakap takut kalau macam ada masalah jantung tidak boleh. Tapi alhamdulillah bila sudah buat pemeriksaan eko semuanya okey. Alhamdulillah. Jadi yang baru ni 6 hari bulan tu baru jumpa dokter pakar, dan dokter pakar pun baru tanya semua. Lepas tu kita pun macam kakak yang kira tak bekerja, dia pun cadangkan kepada bantuan PKB 40 tu untuk dapat bantuan. Oke, untuk seterusnya kan saya mau tanya nih. Apa kata-kata motivasi kamu kepada sahabat di luar sana yang dapat nasib macam kakak ini? Nasib yang senasib lah. Senasib lah. Apa kata-kata supaya dorong semangat dan supaya semangat macam kakak ini dapat dibuat nih? Alhamdulillah, pertama sekali kan kalau macam ikut bagi kakak lah. Kan? Kita jangan pernah mengalah. Oh, oke. Itu intipatinya. Jangan pernah mengalah. Intipati bagi kakak lah. Kan? Dan apapun situasi kita, dalam keadaan apapun kita, serba ada ataupun serba kekurangan, kita jangan pernah bilang aku tak boleh. Apa yang kalau bagi kakak tanamkan di dalam diri kakak lah kan. Macam kakak dan juga sahabat yang lain lah. Kita mesti boleh. Kalau orang lain boleh, kita mesti boleh. Ya, betul. Jadi jangan apa orang kata kita lemah, kita macam bila kita mendapat ujian macam begini, kita cakap kenapa Allah itu bagi aku macam begini. Yang kita pikirkan kalau kita dapat ujian begini, Allah itu mungkin bagi kita ujian sebab Allah sayang kita, dan mungkin ada hikmah di sebalik semuanya. Iya, betul. Jadi pasti ada. Pasti ada. Insya Allah. Tapi jangan lupa lah, orang bilang jangan berharap. Orang bilang rezeki itu ataupun apapun datang bergolek kan, tanpa usaha kita tidak akan berjaya. Iya, betul. Jadi kalau bagi kakak macam sekarang, macam kakak ini kan orangnya yang daripada mula bersama AIM, kakak memang bisnesnya jual-jual kuih. Lepas tu kakak ini dalam bidang jahitan, tailor. Jadi semuanya itu asetnya memang kaki lah. Iya, betul. Kan? Tapi bila sudah kaki tidak ada, bila macam adik kakak dia cakap, dia punya kata-kata semangat untuk kakak lah. Dia cakap, aku percaya kau mesti boleh. Dan satu hari nanti kau mesti boleh seperti dulu. Insya Allah, amin. Jadi maksudnya kalau untuk sahabat-sahabat semua, jangan pernah begitulah. Kita apapun kita pertama, kita tidak boleh putus asa. Lepas tu kita kena redha, kena ikhlaskan lah. Apapun Tuhan bagi kita kena ikhlas. Tapi jangan orang bilang hanya berpangku tangan. Kita kena usaha. Iya. Kita kena usaha. Kalau kita bilang apa nih? Kita mau Tuhan sudah tarik kudrat aku begini, aku tidak boleh buat apa itu. Kalau bagi kakak memang sehingga orang bilang akhir hayat lah. Sehingga akhir hayat lah. Kan? Macam begitu saja. Itu kan memang berat. Iya, berat. Tapi dari kita untuk bagaimana untuk supaya dia ringan. Iya. Tapi kita pun sejak kita dilahirkan kita tidak tahu apa yang tertulis di hadapan kita kan. Iya, betul. Tidak ada orang yang dapat membaca apa yang akan terjadi di hadapan. Itu rahasia Allah. Ya, itu rahasia Allah. Jadi bagi kakak itu yang penting kita panjatkan doa, kita memohon kan. Kalau sekiranya kita sudah berusaha, kita sudah memohon kepada Allah dan Allah masih orang kata masih mau
bagi kita ujian atau nikmat, dan kita tidak boleh habisnya di situ saja. Maksudnya kita tetap sampailah di napas yang terakhir. Macam gitu. Insya Allah. Itu untuk sahabat-sahabat semua lah. Ini pengajaran yang mungkin kalau sahabat AIM di Nursikin Iswa, dia orang pun tahu kakak macam mana. Macam KP pun dia tahu macam mana kakak punya perjuangan dari awal bersama AIM sehinggalah ke hari ini. Alhamdulillah. Yang seterusnya ini ya abang nih. Kata-kata sedikit lah, motivasi sedikit. Apa harapan kamu ataupun apa perasaan kamu selepas istri jadi macam ni? Coba abang ni dia kurang sikit, tapi kakak potong lah ya untuk bagi pihak suami lah. Sekarang ni sebab macam kakak ni dalam keadaan serba kekurangan begini, memang kena perhatian lah. Sebab masih perlukan bantuan. Dan kakak selalu cakap dengan dia tidak boleh give up lah. Maksudnya tidak boleh putus asa. Apapun situasi kakak kan dia kena support lah, kena sokong kakak macam mana kan. Dan itulah yang dia buat. Dia macam bila memang kita dalam siapapun dalam keadaan kakak, orang bilang sekarang pun kalau kakak mau buat apa-apa pun kakak perlukan bantuan kan. Macam begitu, kakak mau ambil air wuduk, dia perlu tuangkan kakak air untuk kakak ambil wuduk. Jadi kakak cakap kau tak boleh apa orang bilang, hati itu kena dikasih ikhlas lah. Kan? Sebab semuanya kakak perlukan bantuan. Buat masa ini lah, tapi kakak cakap kakak tidak akan duduk terus di sini. Macam kemarin kakak pergi klinik, kakak bagi tahu dengan yang ambil darah tu, bila dia tanya-tanya dengan kakak cakap, "Dek, kakak nak mau terus duduk di sini?" Dia cakap, "Biarkan kak." Betul juga dia cakap, "Tak. Insya Allah. Semangat kena kuat. Kakak akan apa yang kakak impikan, kakak akan seperti dulu." Seperti dulu. Seperti dulu kakak masih boleh berusaha, boleh orang bilang meneruskan kehidupan kakak yang dulu lah. Insya Allah. Dengan izin Allah. Oke, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Demikianlah sedikit temu ramah saya daripada AIM Cabang Ladatu kepada sahabat yang menimpa masalah di potong kaki karena penyakit, namun kekuatan semangat itu tetap kuat kepada dirinya. Itu yang paling saya sangat terharu. Yang paling penting motivasi dia untuk ingin hidup seperti dahulu itu sangat kuat. Itu yang menyebabkan dia sangat bersemangat, guys. Dan itu sedikit sebanyak temu ramah saya pada hari ini. Pihak cawangan mengharapkan supaya sahabat ini dapat menjalani hidup seperti biasa. Amin. Dan kita mendoakan supaya untuk ke depan rezekinya berlimpah ruah. Amin. Yang paling utama sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, jumpa lagi di Sinatang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye.